Sebagai seorang content creator untuk crime ni, Abang Boy tak akan tipu lah. Ada kalanya dalam duk mencari-cari konten baru ni, Abang Boy akan jumpa kes-kes yang betul-betul buat perut Abang Boy tak sedap. Kes-kes yang betul hilang akal guys. Ada kes yang Abang Boy anggap sebagai overkill. Kalau macam kes-kes biasa, dia tikam, bunuh, campak mayat tu dekat mana-mana lepas tu terus belah. Tak. Maksud Abang Boy dekat sini adalah dia bukan setakat bunuh tau. Sebelum bunuh tu dia seksa. Kau punya seksa. Tak terjangkau akal dia punya level kejam tu. Why tu? Why? Kes kali ni adalah di antara kes yang overkill. Now Abang Boy akan bagi tahu awal. Kes kali ni agak dark. Abang Boy akan bagi korang full detail pasal kes ni. Tak ada simpan-simpan. Abang YouTube nak marah pun marah lah. So Abang Boy kena bagi disclaimer dulu. Kepada mereka yang tak cukup kuat, Abang Boy nasihatkan untuk korang skip video ni dan tengok video yang lain. Video ini adalah bertujuan sebagai pengajaran kepada kita semua, terutamanya kepada wanita-wanita atau mereka yang mempunyai anak perempuan. So viewer discretion is advised. Stay tune, kita tengok intro dulu. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Conspiracy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, kisah aneh dan seram yang terjadi di serata dunia. Kalau korang berminat dengan konten-konten dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Okey, Abang Boy akan start daripada awal. Pada 16 Disember 2012, Jyoti Singh, seorang wanita yang berumur 22 tahun yang juga seorang pelatih fizioterapi, dan teman lelakinya yang bernama Awindra Pratap Pandey menunggu bas untuk pulang ke rumah masing-masing. Rumah diorang ni di area Dwarka. Abang Boy tak tahulah sama ada mention tu betul ke tak. So diorang ni sebenarnya baru lepas tengok wayang. Cerita Life of Pi. Time ni lebih kurang dalam pukul 9, 9.30 macam itulah. Pada mulanya daripada mall tempat yang diorang tengok wayang ni, diorang cuba untuk mendapatkan auto rickshaw ataupun lebih dikenali sebagai auto. Tapi tak ada satu pun yang nak bawa diorang ke Dwarka. Tanya, last ada satu auto yang boleh bawa diorang ke Munirka dan bagi cadangan untuk diorang ambil bas daripada Munirka tu ke Dwarka. So disebabkan diorang ni dah lewat, diorang tak nak sampai rumah lambat, so diorang pun naik je lah auto tu. Sampai je diorang dekat stesen bas Munirka tu, diorang tak payah tunggu lama guys. Tiba-tiba je terdengar jeritan daripada satu bas putih yang menjerit Dwarka. Lebih kurang macam itulah diorang jerit. Diorang berdua memang tak cakap banyak lah, terus naik bas tu. Dekat dalam bas tu dah ada 4 orang passenger lelaki. Kalau dicampurkan dengan driver dan seorang lagi konduktor, total semua 6 orang. Sistem bas kat sana lebih kurang macam dekat sini jugalah. Selalunya bas akan berhenti dalam masa 15 minit hingga ke setengah jam untuk menantikan passenger-passenger yang lain untuk memenuhi ruang bas. Tetapi kali ni agak pelik sebab sejurus je Jyoti dengan teman lelakinya naik ke dalam bas tu terus je gerak. Okey, pelik, tapi benda ni tak membimbangkan lagi. So tengah bas tu bergerak dalam 10 minit macam tu lah, tiba-tiba Awindra perasan bas ni tiba-tiba masuk satu simpang. Jalan yang driver ni bawa bukan jalan ke Dwarka. Pelik, tapi sekali lagi Awindra masih lagi beranggapan yang diorang masuk ke jalan tu untuk mengelakkan jam. Memang menjadi kebiasaan untuk bas-bas dekat sana untuk ikut jalan shortcut ataupun jalan lain untuk mengelakkan kesesakan jalan raya. Level jam dekat India memang hilang akal guys. Korang biasa lalu jam dekat KL kan? Okey, sekarang korang gandakan dengan 10. Itulah level jam dekat India. So pada masa ni Awindra dan Jyoti masih lagi cool dan berfikiran positif. Akan tetapi lama kelamaan bas ni dah melerik-lerik guys, jauh sangat daripada tempat yang dorang nak tuju ni. So si Awindra ni pun bangun lah dan nak tanyalah dekat driver tu kan. Di sinilah bermulanya detik hitam dalam kehidupan Jyoti dan Awindra. Mula-mula pintu bas tu ditutup guys. Bila Awindra bangun untuk pergi menuju ke driver untuk bertanyakan pasal jalan yang salah tu, Awindra terus diugut dengan batang besi oleh salah seorang penumpang yang ada dekat dalam bas tu. Rupanya mereka semua berada dekat dalam bas tu adalah satu geng guys, dan 4 lagi orang passenger bersama-sama dengan konduktor bas yang pada masa tu masih di bawah umur mula bergerak menuju ke tempat duduk Jyoti dan Awindra. Diorang mula mengusik-usik Jyoti dan bertanyakan kepada mereka berdua, buat apa keluar malam-malam ni?
Diorang mengatakan Jyoti dan Awindra baru balik daripada hotel dan melakukan hubungan seksual. Lama kelamaan mereka mula berani guys. Mereka mula membelah-belah rambut Jyoti. Ada di antara mereka yang start meraba-raba Jyoti. Bila Awindra cuba menghalang mereka, dia telah dipukul dengan batang besi sehingga pengsan guys. Jyoti yang pada masa tu dalam keadaan panik mula cuba untuk melarikan diri, tetapi dia telah ditangkap dan diseret ke belakang bas. Dan sinilah dia telah dipukul dan dirogol beramai-ramai guys. Benda ni berlaku selama berjam-jam. Diorang siap berhenti kejap untuk memberi peluang bertukar driver. Driver pun join sekaki guys. Bukan Jyoti je yang kena, tahu tak? Awindra pun telah diikat dan diliwat oleh mereka ni. Serius sick diorang ni. Hui. Bila diorang dah puas merogol Jyoti berulang-ulang kali, Jyoti sempat melawan dengan menggigit salah seorang daripada perogolnya. Disebabkan ini, mereka menggunakan batang besi untuk merodok kemaluan Jyoti sampai berdarah guys. Gila betul. Ngilu aku. Polis kemudiannya mendapati yang batang besi itu bukan batang besi biasa Dia bukan batang besi panjang macam tu. Batang besi itu berbentuk L yang digunakan untuk memulas jack. Alah jack yang korang selalu guna untuk tukar tayar kereta yang pancit tu. Handle dia punya handle tu digunakan untuk merodok tempat tu. Hui, ya Allah, ngilu je. Gila betul diorang ni. Kemudian salah seorang daripada perogol ni bertindak seperti hilang akal. Korang tahu tak? Korang nak tahu apa dia buat? Dia telah menyelup tangan dia dekat tempat tu dan menyentap keluar tali usus Jyoti. Tarik keluar tau. Oi, apa punya binatang ni weh. Diorang bukan manusia dah. Ini binatang ni. Selepas diorang puas, binatang-binatang ni terus mencampakkan Jyoti dan Awindra di tepi jalan semasa bas masih bergerak, dengan harapan momentum tu akan membunuh mereka berdua. Pada pukul 11 pagi, kedua-dua mangsa ni telah ditemui berpelukan dalam keadaan tanpa seurat benang pun. Mereka berpelukan di dalam parit yang terletak dekat tepi jalan tu. Anggota polis telah dihubungi dan mereka berdua telah dikejarkan ke hospital. Awindra yang juga seorang jurutera IT mengalami kecederaan ringan di kepala dan patah tulang rusuk dan tangan. Manakala Jyoti telah menerima kecederaan yang paling teruk. Dia mengalami kecederaan di uterus, usus dan alat kelamin beliau. Dia juga mengalami pendarahan di kepala akibat dipukul beberapa kali dengan batang besi. Tubuh badannya penuh dengan kesan gigitan dan cakaran. Lebam-lebam tu tak usah cerita lah. Polis terus menjalankan siasatan. Mereka berjaya mendapatkan rakaman CCTV di sebuah highway. Rakaman tu telah disiarkan di kaca TV untuk membantu siasatan. Atas maklumat orang ramai, polis mendapati yang bas berkenaan adalah milik satu company yang mempunyai kontrak untuk menumpangkan pelajar sekolah persendirian. Driver bas tu telah dikenal pasti sebagai Ram Singh. Pihak polis berjaya membuat satu lakaran suspek daripada info yang diberi oleh Awindra. Fon bangsa juga telah dikesan digunakan oleh suspek. Pada masa ni, pihak media memang macam orang gila guys. Setiap stesen TV berkumpul di hadapan hospital untuk membuat coverage pasal kes ni. Akan tetapi disebabkan Akta Undang-Undang Melindungi Identiti Mangsa, mereka menggelarkan mangsa sebagai Nirbhaya, yang bermaksud The Fearless One atau orang yang tak takut. Lebih kurang lah Kesemua 6 suspek telah ditahan dalam masa 24 jam je. Ram Singh yang berumur 30 tahun dan adiknya yang berusia 26 tahun telah ditahan di Rajasthan di area selatan Delhi. Vinay Sharma yang berusia 20 tahun adalah seorang pelatih gym telah ditahan di Bihar, dan Pawan Gupta yang berusia 19 tahun telah ditahan di Up. Seorang remaja bawah umur yang bernama Muhammad Afroz telah ditahan di stesen bas Anand Vihar sedang cuba untuk melarikan diri. Dan suspek terakhir iaitu Akshay Thakur yang berusia 28 tahun yang datang ke Delhi untuk tujuan mencari kerja telah ditahan. Menurut maklumat, mereka berenam berjumpa dengan tujuan untuk melepak-lepak je pada mulanya. Dorang makan dan minum arak sampai mabuk. Kira senang cerita berparti lah. Tiba-tiba Ram Singh ni bagi idea untuk diorang berompak pula. Mereka plan untuk menggunakan bas yang dipandu Ram Singh untuk pick up mana-mana passenger dan rompak diorang. Kalau nak diikutkan, bas yang dibawa oleh Ram Singh ni sebenarnya tak boleh beroperasi pun di tengah-tengah bandar Delhi tu disebabkan cermin tingkap yang gelap. Tapi diorang selamba je bawa guys. Sebelum peristiwa ngeri yang berlaku pada Jyoti dan Awindra tu, mereka telah berjaya merompak seorang mangsa guys. Mangsa itu adalah seorang tukang kayu yang berumur 35 tahun. Setelah dipukul dan dirompak, perompak ni meninggalkan masa di sebuah flyover. Mangsa terus mendapatkan beberapa pegawai polis yang secara kebetulan sedang membuat rodaan di area situ. Akan tetapi mereka menyuruh mangsa ni untuk pergi ke stesen polis yang lain sebab tempat kejadian tu bukan di kawasan mereka. Kalau nak juga polis ni buka siasatan, polis ni siap minta duit kopi untuk mereka buka kes. Gila barai doh macam tu man. Kalaulah polis cepat bertindak pasal aduan tu, ada kemungkinan yang suspek
dapat ditangkap sebelum terjadinya kejadian yang menyayat hati ni. 3 anggota polis yang bertugas pada masa tu telah dipecat akibat kejadian ni. Selepas kejadian rompakan pertama, suspek berenam ni mencuba lagi untuk mencari mangsa di kawasan Munirka. Dan secara kebetulan Jyoti dan Awindra berada dekat situ untuk balik ke rumah. Ni kes berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Pada mulanya suspek berenam ni nak merompak je, akan tetapi disebabkan dalam keadaan mabuk tu, dorang decide untuk merogol dan meliwat kedua-dua mangsa. Akan tetapi yang mengalami kecederaan yang paling teruk adalah Jyoti. Ram Singh ni sebenarnya mempunyai rekod jenayah lampau yang banyak guys. Dia dikatakan sering memulakan pergaduhan bila dia mabuk. Later bila disoal siasat, Ram Singh baru je lepas melalui proses penceraian dan beliau mempunyai rasa kebencian yang teramat sangat kepada wanita. Ram Singh lah yang bertanggungjawab merobek kemaluan Jyoti dengan batang besi tu. Dan dialah juga orang yang menarik usus Jyoti keluar. Semua ni terjadi selepas Jyoti dalam proses mempertahankan diri tu telah menggigit leher Ram. Setelah 6 suspek ni ditangkap, dalam sesi soal siasat tu berlangsung, hanya seorang je daripada mereka berenam ni mengaku bersalah, iaitu Pawan Gupta. Yang lain buat bangang je tu, sampai kesudah tak nak mengaku salah. Tetapi disebabkan pengakuan si Pawan ni, pihak berkuasa menggunakan pengakuan tu untuk mensabitkan semua suspek atas kesalahan yang sama. Dan pada 19 Disember, kes ni dibawa ke mahkamah untuk pensabitan bersalah terhadap 6 suspek. Perbicaraan dijalankan secara serentak. Akan tetapi disebabkan salah seorang daripada suspek ni adalah di bawah umur pada ketika kejadian, mahkamah decide untuk tak mengadili dia ni sebagai orang dewasa tetapi diletakkan di bawah jenayah juvenil. Dia dijatuhkan hukuman 3 tahun dan ditempatkan di pusat tahanan. Ini telah membangkitkan kemarahan masyarakat pada masa tu. Masyarakat beranggapan yang Muhammad Afroz yang pada ketika kejadian berumur 17 tahun dan 6 bulan adalah sama bersalah dengan kelima-lima lagi suspek. Pada bulan Disember 2015, Afroz telah dibebaskan dengan identiti yang baru. Dilaporkan yang ahli keluarga Afroz ni tak lagi menerimanya kembali dan Afroz memulakan hidupnya berseorangan dan bekerja sebagai tukang masak di Bandar Delhi. Entahlah weh, Abang Boy tak tahulah sama ada dia patut diberi peluang kedua ke tak. Okey, berbalik kepada balance lagi 5 orang suspek. Kelima-lima mengaku tak bersalah dan Pawan Gupta yang pada awalnya memberi pengakuan telah menarik balik pengakuan tu dengan alasan pengakuan tu dibuat selepas dia dipukul dalam sesi soal siasat. Lawyer kepada kelima-lima suspek ni mempertahankan anak guam mereka dengan menggunakan alasan yang Jyoti yang mengorak dorang dan berpakaian seksi. Dia punya twist. Gila kari tu. Salah seorang daripada lawyer pesalah ni, Manohar Sharma, dalam sesi temu bual dengan media mengatakan yang mangsa dalam kes ni yang patut dipersalahkan kerana sebagai pasangan yang belum berkahwin tak patut menaiki public transport pada waktu malam. Ditambah lagi yang dia tak pernah melihat kejadian rogol dilakukan kepada wanita yang dihormati. Dia juga menyalahkan mangsa lelaki dalam kes ni iaitu Awindra sebagai orang yang bertanggungjawab kerana tak mampu nak protect Jyoti. Aku rasa nak maki je lawyer ni. Kena juga aku dengan abang YouTube ni Kang. Tak apalah, korang je lah maki Tapi kan dalam tengah-tengah perbicaraan tu, Ram Singh telah didapati membunuh diri di dalam sel penjaranya dengan menggantungkan lehernya dengan cadar katil. So tinggal je lah 4 orang. Pada 13 Mac 2014, semua suspek didapati bersalah atas tuduhan menculik, merompak, melupuskan bahan bukti dan merogol. Disebabkan kes ni mendapat perhatian daripada seluruh rakyat India dan rata-ratanya mendesak hukuman gantung sampai mati kepada bersalah. Dan akhirnya, keempat-empat bersalah telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Bila diorang dengar-dengar je pasal hukuman gantung ni, kesemua pesalah menjerit-jerit, menangis-nangis dekat dalam mahkamah semasa dibawa keluar kembali ke penjara. Mereka melaungkan, "Please sir, help us. Brother, save us." Baru ada akal. Time buat tak fikir. Kau fikir nak sedap je. Bila dah kena hukuman gantung, baru nak menangis sebagai. Tu kira nasib baik kena gantung tau. Kalau Abang Boy jadi hakim, memang masak seko-seko. Abang Boy tak nak hukuman gantung ni. Memang Abang Boy kasih rejam ni sampai mati. Geram tau tak? Geram. Satu dokumentari telah dibuat mengenai kes ni. Nama dokumentari tu adalah India's Daughter. Dalam sesi temu bual, Mukesh Singh iaitu adik kepada Ram Singh telah membuat kenyataan mengatakan yang Jyoti lah yang patut dipersalahkan dalam kes ni. Okey, ini ayat dia Mereka tak bertepuk sebelah tangan. Wanita yang baik takkan keluar berjalan-jalan pada pukul 9 malam. Mereka patut berada di rumah melakukan kerja rumah dan memasak, bukan pergi ke disko dan melakukan perkara yang tak senonoh. Dia mengatakan lagi yang semasa dirogol, mangsa sepatutnya tak melawan dan membiarkan je aktiviti rogol ni berlaku. Kalau Jyoti ni tak melawan, mungkin nasib Jyoti ni akan ditinggalkan dalam keadaan baik.
Apa? Abah dia. Serius tau. Ini bukan abang boy buat-buat. Ini memang ayat dia dalam temu bual tu. Disebabkan ini, satu India mengamuk bai. Sampaikan director kepada dokumenter ini terpaksa melarikan diri ke luar negara guys. Sebab risau nyawanya diancam. Mengikut statistik yang diambil pada tahun lepas, lebih kurang 31,000 kes dilaporkan di seluruh negara India. Secara purata 86 kes sehari bai. Ini kes yang dilaporkan tau. Korang tahu tak, banyak kes yang senyap macam tu je langsung tak dilaporkan. Rata-rata semua ni disebabkan atas 4 faktor. Satu, sebab kebanyakan mangsa-mangsa rogol ni selalunya akan dipersalahkan. Korang tengoklah statement temu bual Mukesh Singh ni. Bukan dia seorang saja yang berfikiran perempuan ni tak boleh keluar malam tau. Boleh dikatakan semua akan menyalahkan mangsa rogol ni yang memulakan dulu. Diorang akan salahkan perempuan, bukan pesalah. Sebab kedua adalah mangsa akan direkod semasa dia dirogol. Mangsa akan diugut. Kalau mangsa buat laporan polis, video ni akan tersebar di media sosial dan keluarga perempuan ni akan mendapat malu. Dan sebab ketiga, rata-rata masyarakat di India mengutamakan air muka. Kalau anak seseorang ni dirogol, ahli keluarga lain akan mendapat malu disebabkan akan dituduh tak pandai menjaga anak. Macam sebab pertama yang Abang Boy mention tadi, perempuan tak boleh keluar malam. Perempuan tak boleh bergaul dan bersosial dengan lelaki. Perempuan hanya boleh duduk di rumah dan memasak. Itu je. Kalau dia keluar rumah bermakna perempuan tu berstatus rendah. Dia mempunyai karakter yang buruk lah. So sering kali keluarga hanya akan mendiamkan diri dan move on. Dan sebab keempat adalah sikap pihak berkuasa tu sendiri. Korang tengoklah, kalau 3 orang pegawai polis tu membuka kertas siasatan masa awal-awal kejadian rompak tu, kalau pihak polis menangani kes rompakan yang first tadi dengan cepat, peristiwa hitam ni tak akan terjadi pada Jyoti Dakwindra. Tapi disebabkan masing-masing malas, siap minta duit kopi daripada mangsa untuk polis ni tolong. Korang tengok gila ke tak gila? Sure korang nak tahu apa yang terjadi pada mangsa dalam kes ni? Jyoti terpaksa menjalani pembedahan sebanyak 5 kali untuk repair bahagian peranakannya yang telah rosak dan juga membuang sebahagian besar usus dia yang terkeluar tu. Hoi, ngilu mat abang boy cerita ni. Doktor berusaha keras untuk menstabilkan kondisi Jyoti ni. Jyoti mengalami demam panas yang teruk akibat jangkitan di usus. Dia telah ditebangkan ke Mount Elizabeth Hospital di Singapura pada Disember 27 untuk mendapatkan rawatan lanjut. Akan tetapi semasa dalam perjalanan, keadaan Jyoti bertambah buruk dan dia mengalami serangan jantung. Dan sesampai je Jyoti di Singapura, Jyoti didapati berada dalam keadaan koma. Dan selepas 12 hari bertarung nyawa, pada Disember 28, dia telah disediakan mati pada pukul 4.45 pagi pada waktu tempatan. Selepas bedah siasat, doktor mendapati yang Jyoti mengalami kerosakan di otak akibat dipukul dengan teruk dan jangkitan di usus. Terus terang guys, kes ni memang tak banyak coverage. Kebanyakannya hanya ulas sikit-sikit je. Korang nak tahu macam mana Abang Boy tahu? Ini cerita dia. Delhi Crime Season 1. Kalau korang layan Netflix, pergi tengok cerita ni. Of course lah, adalah part-part drama-drama kan. Tetapi detail dekat dalam kes ni memang tepat. Kalau korang expect ada nari-nari, guling-guling daripada atas bukit ke bawah bukit ke, tumbuk desum-desum ke, semua tu tak ada. Itu cerita lain. Yang cerita ni confirm best. Kalau korang minat pasal kisah true crime, Abang Boy sarankan untuk korang pergi tengok. Sekarang dah season 2 dah. Season 2 diinspirasikan daripada kes rompakan dan pembunuhan yang tak kurang kejamnya, iaitu Kacha Banyan Gang. Kalau korang nak Abang Boy cover pasal kes tu, apa lagi, kasih like banyak-banyak lah guys. Anyway guys, memang gila kes yang Abang Boy cover kali ni. Abang Boy banyak cover kes pembunuhan kejam ni. Tapi kan Abang Boy rasa yang ini lain macam tu. Mungkin disebabkan mangsanya adalah perempuan, ataupun detail kes ni yang buat Abang Boy rasa macam kembang-kembang tekak. Tapi kan benda ni mengingatkan Abang Boy tentang kes yang lebih kurang sama pernah terjadi dekat sini tau, dekat Malaysia pada tahun 2000. Kalau korang ingat kes Nur Suzaili Mokhtar, dia telah dirogol di dalam bas dan diseksa, kemudiannya dicampak di tepi jalan dan dibiarkan untuk mati. Dia bertudung mat, berbaju kurung, on the way nak pergi kerja pada waktu pagi. Hari pertama dia nak melaporkan kerja pula tu. So seriously lah, jenayah rogol ni bukan sebab cara dia berpakaian ke, ataupun waktu dia keluar ke, malam ke, siang je. Kalau korang berdepan dengan orang gila ni, nafsu binatang ni, dia tak kisah semua tu guys. So pada pendapat Abang Boy lah, walaupun dalam Islam kita wajib mengajak anak perempuan kita untuk menutup aurat dan menjaga kelakuan dan sebagainya, dalam pada masa yang sama kita juga wajib mengajak anak lelaki kita untuk menghormati perempuan. Jangan pandang mudah benda-benda macam ni. Okey lah, Abang Boy tak nak komen banyak-banyak pasal benda ni sebab Abang Boy pun bukan baik sangat. Tetapi apa-apa pun, Abang Boy nak berpesan dekat luar sana, berhati-hatilah, jaga diri masing-masing.
Jangan anggap kita semua ni selamat tu. Tolong jadi paranoid sikit macam Abang Boy ni. At least beli penyembur ladi hitam tu. Alah yang dekat Shopee tu memang bersepah dekat sana. Tak mahal pun geng. So ladies, take good care of yourself, okay? So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan konten kali ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So jangan lupa follow Abang Boy dekat TikTok. Dekat sana Abang Boy ada upload video-video pendek yang tak ada dekat dalam channel ni. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome and stay creepy. Assalamualaikum.